Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa dufina bil Madinati. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan mana diberi kita Islam dari mak ayah kita, yang bila mak ayah kita Islam, kita Islam. Alhamdulillah, diberi pula limpah kurnia dia kebolehan untuk kita taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia lagi diberikan kita kehalubaan untuk nak belajar, nak faham agama, supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama, hidup mati kita kerana agama. Dan agama itu ialah agama Islam, dengan mana kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan hidup zahir ni dalam keadaan ikut syariat yang diajar oleh Nabi SAW, dalam keadaan batin kita musyahadah, menyaksi iman bahwasanya Allah lah pencipta kita, dialah yang mengurus kita, mentadbir kita, menentukan segala-galanya pada kita, memberi rezeki pada kita. Tiada siapa pun boleh memberi apa-apa pemberian kepada kita melainkan hanya Allah. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala beri kita kesihatan, kekuatan, lapangan masa, kesihatan, kewarasan akal dan fikiran untuk kita boleh berada dalam majlis yang mulia untuk meneruskan pengajian daripada kitab yang mulia ini. Cuma selalu kita baca kitab tauhid, kita baru khatam, ada kitab yang tak sampai lagi. InsyaAllah kita memanfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab, daripada matan Qurratul Ain, matan Fathul Mu'in, insyaAllah. Baik. Kata Muhammad, wa awwalu wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah. Asal terjemah, awal wajib, awal bahasa kita awal lah, perkara yang paling awal, perkara yang mula-mula sekali wajib, 'alal aba'i, ke atas aba tu jamak daripada abun, aba ni, abawa ni, aba, kul in kana abaukum, ada dalam Quran. Awal-awal sekali, yang mula-mula sekali wajib, alal aba, ke atas bapa-bapa. Asal bahasa macam tu. Nak sebut bapa ni pasal bapa adalah ketua keluarga atau istilah dia lah wali dalam bab rumah tangga. Wali dengan makna penjaga, pengawas, pengatur, pentadbir, penjaga, pemelihara, protector, punya putih sikit kan. Dalam rumah tangga, bapak lah, tanggungjawab besar bapak lah. Mak tu bendahari dia, sekretari.
Jadi awal-awal wajib alal aba ke atas bapa, ayah, apa seumpama tu lah. Awal tu kalau i'rab mubtada, ta'limuhu ialah mengajarkan dia mumayyiz. Dhamir hu tu pada mumayyiz. Mengajarkan pada kanak-kanak mumayyiz, ajar apa? Anna nabiyana tu maf'ul bagi anna, maf'ul sani bagi ta'limahu. Ta'limuhu tu khabar bagi awal wajib. Awalu tu mubtada. Nahu tu saya sebut sambil-sambil, tak faham pun dengar je. InsyaAllah lama-lama dengar faham. Dengan kita pun memang duk mengaji bab tu kalau duk pondok. Awal wajibin alal abai ta'limuhu, ialah mengajarkan dia mumayyiz. Tu maf'ul awal idafat kepada maf'ul awal, lepas tu maf'ul sani dia anna nabiyana, itu jadi maf'ul. Satu baca anna, tak baca inna. Jadi anna pasal dia duduk dari mahal maf'ul sani bagi ta'lim. Ta'lim masdar, tapi dia boleh beramal dengan malam fi'il, merofokkan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Yang tu apa pula tu? Ngaji macam mana tu? Ngaji lama sikit lah, dengar je kan? Ada ke fi'il yang boleh menasabkan dua maf'ul? Ada. Bahkan maksimum dalam kaedah bahasa Arab ada fi'il yang boleh menasabkan 3 maf'ul. Dan maf'ul tu maf'ul apa? Maf'ulun bih dia 3. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih biasa dengar. Ada maf'ulun bih 2, ada maf'ulun bih 2, ada maf'ulun bih 3 kan? 3. Ada pun maf'ul yang lain, mafa'il yang lain, maf'ul mutlak, maf'ulun fi, maf'ul li ajli, maf'ulun ma'ah. Yang tu maf'ul mutlak kan? Yang tu memang maf'ul yang memang ada. Ada bab fi'il muta'addi yang boleh maf'ul sampai kepada 3 maf'ul. Sebut sekali lalu itulah. Kalau boleh telan, ada nak lanjutan tanya. Asal kita nak faham ni fiqh. Jadi awal-awal wajib ke atas bapak-bapak, penjaga, ketua rumah tangga, ta'limuhu ialah mengajarkan anak. Mengajarkan hu tu dhamir mumayyiz. Ada nabiyana, bahasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyana tu baca anna, isim anna, bu Isa, asal terjemah dibangkitkan dia, itu fi'il madhi, cuma mabniun lil majhul, thumma awaluhu wa kusira ma qabla al akhir. Bu Isa dibangkitkan dia Rasulullah bi Makkah, di Makkah. Baca Makkah tu walaupun ada ba, baca bi Makkah pasal dia ghairu munsharif, ghairu munawwan. Kita belajar nahwu esok jumpa insya-Allah. Patutnya bi Makkatin, tak, bi Makkah, tanwin pun tak ada, bahkan jar dia dengan fathah. Pasal apa? Ada ilat-ilat sarfi 2 daripada 9. Apa dia? Esok jumpa insya-Allah. Dibangkitkan dia di Mekah. Wa dufina, wa tu ataf, dufina ataf daripada Bu Isa. Baca dufina, Bu Isa dufina, dibangkit di Madinah, di Mekah. Masuk bangkit ni dilantik jadi Rasul. Wa dufina, dan dikebumikan bil Madinah, di Madinah. Terjemah sekali itulah. Baik, kita nak belajar ni, nak faham apa ni? Awal-awal disebut bab solat. Antara bab tiang agama yang besar memang nak kena dirikan setelah kita Islam ni, solat. Satu dia mula dengan bab solat. Dan disebut hukum wajib. Apa kalau yang tertinggal kena qada, macam mana nak selesaikan bab qada, dan akibat tinggal sembahyang sampai boleh dibunuh dengan hukum hudud, dah bicara sekali lalu. Baik, macam mana pun antara perkara yang wajib. Jadi dia sebut awal-awal wajib, kata bapa mengajar anak ni, ada hukumnya ni. Asal wajib mengajar isteri dan anak-anak adalah suami, bapa. Asal wajib macam tu. Satu sepatutnya setiap orang lelaki ni, perintah Allah Ta'ala pun, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Jadi setiap bapa ni sepatutnya dengan dia iman yang ada pada dia, gentleman yang dia pergi ngaji, pergi belajar, tuntut ilmu,
Sampai ada kebolehan setiap orang lelaki ni mengajar isteri dia, anak dia. Isteri dia tak main masjid, tak apa dah. Pasal apa? Suami dah ajar. Memang tuntutan isteri nak ke masjid, dia tak macam tuntutan orang lelaki ke masjid. Orang lelaki lah kena ke masjid. Cuma alamat kiamat lah ni apa dia? Orang perempuan pula kerja ke masjid, jantan nak tak pergi masjid. Bahkan orang perempuan nak pergi kerja, anak orang jantan mengasuh anak di rumah. Tak ada, dia pergi puting. Saja, sorry saya bahasa bodoh sikit, gelak-gelak tu ni pasal lah. Itu masalah kita sekarang. Orang lelaki dah macam perempuan, perempuan dah macam jantan. Masalah lah tu. Tu pun tanda-tanda kiamat juga. Memang kita duduk tempat-tempat macam tu dah lah ni kan. Jadi orang yang wajib besar untuk tanggungjawab rumah tangga ni bapak. Jadi bapak ni sepatutnya semua pandai. Boleh jadi imam, boleh pemimpin, boleh ketua perang, boleh bersilat, boleh memanah, boleh berkuda, boleh mengaji, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, boleh bertumbuk, boleh apa? Dia ketua. Mesti segala kemahiran hidup tu ada pada dia. Cari rezeki boleh, menebah boleh, semua boleh kat dia. Pasal memang besar, tanggungjawab besar orang lelaki lah. Khas atas dia sebut ni ilmu. Kalau tak boleh bertumbuk pun takkan tak boleh jadi imam, takkan jadi muazzin pun tak boleh. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Jadi antara kewajipan asal dia bapa, suami ngajak isteri dan anak-anak. Kalau bodoh macam mana? Dia kena carilah bahasa bodoh tu, sorry lah kasar lah sikit kan. Buat apa? Kena carilah ada orang untuk mengajar anak dia satu. Tu bini dia macam mana? Kalau sampai ada bab tak tahu, nak hantar bini mengaji, leceh pula. Jadi masalah macam-macam pula nanti. Apa kewajipan suami? Apa masalah isteri yang isteri tak tahu? Tanya suami, suami pun bela tak faham. Suamilah wajib kita cari mana-mana orang pandai. Kalau nisbah dulu kena carilah kan, merantau cari tok guru, tanya masalah haid ke, masalah sembahyang ni ke, apa-apa saja permasalahan apa yang kalau suami tak pandai tak selesaikan pasal dia bukan ahli ilmu, wajib dia pergi tanya siapa orang bijak pandai yang ada keliling untuk selesaikan masalah isteri dia. Tanggungjawab cari siapa? Suami. Pasal asal dia yang kena ngajar. Jadi bila dia tak pandai, jangan fatwa sendiri, bahkan carilah orang yang memang ahli, minta apa panduan yang diberi, ceritakan pada isteri. Siap. Itu kewajipan. Satu kalau tengok ulama-ulama dulu sejak daripada zaman sahabat, tabi'in, bukan ada madrasah untuk perempuan. Elok je tu. Dia tak ada madrasah untuk perempuan. Bukan tak pergi orang perempuan sekolah. Pasal apa? Agak-agak saya nak cakap apa? Pasal apa? Pasal apa tak ada orang perempuan madrasah? Tak perlu madrasah orang perempuan. Pasal apa? Semua orang lelaki ambil tanggungjawab. Orang lelaki ni semua boleh. Mengajar boleh, perang boleh, bertumbuk boleh, perang boleh, ngaji boleh, hafal Quran boleh. Semua lagi. Orang perempuan duduk rumah kan? Apa? Cari nafkah apa-apa semua, tawakal, semua boleh. Orang perempuan duduk rumah kan? Orang perempuan buat apa? Ngasuh anak-anak. Apa masalah suami ya? Selesai kan? Kalau suami mati ke apa, tu yang siapa tanggungjawab pula, siapa gini. Tanggungjawab masalah apa jadi wali kepada kanak-kanak orang perempuan, siapa wali dia. Tu ada bab khas lah. Bab wali-wali, bab wilayah ni. Bab wilayah. Tapi asal nak sebut, asal-asal dalam kaedah kita orang perempuan bukan perlu buat madrasah untuk orang perempuan. Pasal orang perempuan ni madrasah dia bapak dia, madrasah dia suami dia. Anak-anak pun kalau yang perempuan macam mana? Tempat mengaji dia bapak dia, antara yang ngasuh dia mak dia, bapak dia. Nanti bila dah besar mantang kahwin, jadi antara yang mengajar dia suami dia. Bukan gaduh orang perempuan pergi madrasah. Yang kena pergi madrasah ni siapa? Orang lelaki. Belajar macam mana? Belajar segala-gala lah. Dari segi ilmunya, ilmu syariatnya, ilmu bahasanya, ilmu sastra dia, ilmu kepandaian, kepetukangan, kemandaian hidup, apa semua, ilmu peperangan, berkuda, memanah, semua belajar. Satu sorong nak jadi apa pun, jadi ketua perang boleh, menteri kesihatan boleh, menteri pendidikan boleh, perdana menteri boleh, ketua perang boleh. Jantan lah ni macam mana?
Jadi Bilal pun tak berhenti, azan tak berhenti. Kalau tahan dekat jalan raya lah, tadi orang tanya 2 dos kan? Tak. Nanti tahan jalan raya tanya. Ucap tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Patah balik. Tak boleh keluar daerah. Siapa? Bodoh, bengap, pergi ngaji. Kenapa? Mengucap kalimah syahadah tu betul. Tahan lagi. Cuma mengucap dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Bengap, bodoh, patah balik. Bukan 2 dos tak wajib. Mana ikut? Tapi mengaji wajib. Ucap syahadah mesti betul. Kalau asyhadu an la ilaha illallah sembahyang ke mana? Entah bukan. Sebut Allah dia. Allah. Patah balik. Pergi ngaji makhraj huruf lam. Kurang-kurang pun Allah. Macam India sebut tu. Macam mamak sebut. Masih sebut huruf lam. Sebut Allah, tebalkan lam. Allah, out, patah balik. Tak boleh keluar daerah. Bodoh. Mana ada macam tu. Habis-habis sibuk vaksin 2 dos. Ada usik-usik gitu sikit. Jadi orang paling besar tanggungjawab bapak. Cuma bila dah bapak semua ni dah macam mak, semua dah jadi pondan-pondan belaka. Muhfi bahasa itu, sorry lah saya bahasa kan. Tak betul lah, saya nak cakap kan betul kan. Tapi terbakar punya pasal lah. Saya suka terbakar tu, kata apa? Ngaji lah, saya nak buat bodoh gitu kan. Ni tanya tajwid pun tak tahu. Tanya buat rukun sembahyang pun tak tahu. Tanya buat aurat pun tak tahu. Tanya hukum bekah pun tak erti. Tambah tanya kiraat, tanya usul fiqh, tanya ilmu balaghah, nahwu, surah, lagi tentang tiarab, lagi tak erti apa. Tauhid pun tak faham. Sifat 20 pun tak erti. Sifat ma'ani salbiah, ma'ani manawiyah, wujud, wajib, wujud pun tak kena, jaizul wujud pun tak tahu. Apa dia takluk, tanjiri, suluhi pun tak tahu. Baik tanya adik bagus. Tanjiri tahu adik? Tanjiri kodim mana apa? Lulus sedia kala. Ni buat malu oh. Musa ni boleh jawab tanjiri kodim. Ini dah tua nak apa pun tak kerti. Oh, ayat. Yang buat malu oh. Baik. Jadi asal nak sebut tanggungjawab tu lah. Itu macam mana pun dah cuai, dah lalai, banyak ghaflah lah macam mana. Taubat kena mengaji ya. Nak buat macam mana? Tak ada jalan lain untuk kita nak islahkan diri melainkan taubat mengaji. Tak ada jalan lain. No other ways. Baik. Jadi asalnya tanggungjawab bapa, suami. Ajar anak dia. Nak ajar pun ajar balaghah, ajar apa? Nahwu surah ke? Tak. Ajar akidah awal je. Antara kita belajar awal tauhid, awaluddin ma'rifatullah. Antara pelajaran juga yang bukan apa tapi benda tu jarang disebut. Yang ni kitab kita nak sebut. Awaluddin ma'rifatullah. Antara awaluddin juga apa dia? Hubbu Rasulillah. Kasih Rasulullah. Antara kasih Rasulullah macam mana? Kenalkan dia, nama Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama mak dia Siti Aminah. Aminah ke Aminah? Siti Aminah. Aminah. Oh, yang tu tak tahu. Sayyidatuna Aminah. Aminah. Entah Khadijah ke Khadijah. Khadijah. Saja kita usik itu sikit kan. Kita sampai macam tu tak kerti. Macam tu tak kerti. Saja saya bagi tergantung gitu kan. Apa nak sebut ni? Ceritakan dia mak Nabi, ayah Nabi Rasulullah ni. Dia Nabi, dia maksum, dia sebab afdal makhluk. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena kasih kat Nabi Muhammad, banyakkan selawat atas Nabi Muhammad, kasih kat Rasulullah, banyak selawat kat Rasulullah. Tu Nabi ana. Dan Rasulullah ni dia diberi wahyu masa dia ada di Mekah, umur ni 40 tahun. Jadi sejarah-sejarah
tentang Nabi Muhammad ni kenalkan kepada anak-anak. Asal tanggungjawab bapak. Sikit sambung ini, dah bapak tak pandai, tu yang dihantar pergi sekolah. Sepatutnya siapa yang kena sekolah dulu? Bapak. Dah bapak pun tak ada nak ajar, tak ada nak ajar, untuk hantar orang lain lah ngajar, untuk ngajar bab-bab tu. Dan pastikan ngajar tu hantar pada tempat betul, jangan hantar pergi tempat Wahabi. Tak lagi lain ajar ni. Tak lagi dia ajar mak ayah Nabi masuk neraka. Tak lagi dia ajar Allah duduk di aras. Jenuh kita betul-betul. Jangan hantar pergi tempat sekolah Kristian. Tak lagi dia kata Tuhan ada 3. Jangan ajar Tuhan, jangan pergi ajar, hantar pergi sekolah Hindu. Tak lagi dia ajar ada Dewa Krishna, ada Dewa Vishnu, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada dewa banyak tangan, ada Ganesan, Tuhan gajah. Buat pasal apa? Ngaji tak betul. Sehari ngaji ngajar mana? Sekolah kebangsaan. Hari-hari menghadap bendera. Hari-hari menghadap bendera. Subuh kadang tak semayang, tapi pagi-pagi menghadap bendera. Apa cerita ni? Ajar, hantar pergi tempat betul, yang itulah sebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh susun program yang betul untuk anak-anak ni dihantar di mana kan. Ni pun kalau semak macam-macam lah tu. Saya sebut apa yang memang dalam kitab sebut, syarah sikit ya lagi. Baik Bung Isa bin Makkah, lepas tu dilantik jadi Rasul di Mekah, lahir di Mekah, dia berkahwin. Tentu sirah sekurang-kurang ringkas untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW, kena diajar kepada anak-anak kita. Kalau kita tak ajar pun, ada orang yang ajar sirah tersebut, anak kita kenal. Kalau kena soalan-soalan macam ni, dia boleh jawab. Dan dia termasuk dalam, sepatutnya dalam istilah syai' maklum fid din bid darurah. Bab ketuhanan, bab kerasulan macam ni, dia termasuk syai' maklum fid din bid darurah. Kena ajar. Takkan tak kenal Nabi Muhammad. Dan dikebumikan di Madinah. Baik. Antara kita nak ambil faham apa dia? Dengar. Ni asal macam itulah nak sebut. Maksudnya antara kewajipan bapa, kalau tak ada bapa, siapa wakil yang dihantar oleh bapa untuk hantar anak dia, atau dia panggil guru lain untuk mengajar anak dia. Isteri dia dengar sekali apa yang nak diajar pada anak dia, belajar sekali pasal bapa ni dia tak pandai, ataupun dia pandai, dia mengaji tapi dia tak pandai nak mengajar. Ada juga orang macam tu. Walaupun begitu, cari ada orang yang memang boleh mengajar untuk mengajar anak isteri. Tak ada pun, ada pengajian di masjid, di surau, di rumah orang mana, bawa anak isteri pergi mengaji sekali. Cuma jangan jadi masalah macam ni. Isteri yang pergi mengaji, anak pergi mengaji, bapa duduk rumah tengok TV. Malang lah ni, malang. Saya punya pengamatan, kalau tengok dalam masyarakat, memang yang banyak berlaku tu. Elok saya sebut. Orang perempuan dengan orang lelaki ni, kalau bab mengaji, orang perempuan lagi ramai yang mengaji daripada orang lelaki. Kalau ada kelas yang memang kelas perempuan, orang perempuan lagi ramai yang datang mengaji daripada orang lelaki. Dengar elok saya sebut. Saya ada pengalaman mengajar orang perempuan tu, satu saya tahu. Dan orang perempuan tu kalau dia duduk mengaji, dia tak macam orang jantan main mengaji. Orang perempuan dia mengaji, dia duduk depan. Orang perempuan dia mengaji, dia akan susun, ada aturan. Disusun, menderet, baris, sesuai. Nanti dia bakat-bakat, kita buat pakaian seragam. Kaum muslimat manggul batu misalnya. Oh, sama je pakaian. Datang pun bawa kuih, bawa ni. Kaum ibu ni selalu dia ada kesatuan dalam tu. Orang jantan. Kumpulan Yasin jauh sekali, kumpulan Marhaban tak pernah dengar. Nak pakai pakaian seragam tidak lah. Jemaah pun tak boleh, azan pun tak kerti. Engkau lah. Ya, dengar saya sebut. Jadi asal nak sebut, tak mengaji, bapak kena ngajar, lagi nak sebut, ajarkan ke anak-anak apa dia? Tak semestinya kita lahir kat Malaysia, mati kat Malaysia. Kewajipan kita ialah kena belajar, bagi faham agama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Lepas tu, setiap masa
dalam keadaan nak ikut Nabi SAW sedapat mungkin, seupaya mungkin kan, untuk faham macam mana sirah Rasulullah dan apa yang telah diajarnya, dengan apa ulama buat rumusan kat kita. Apa nak sebut, sekalipun kita terpaksa tinggal tanah air dan mati di negeri orang, tak ada masalah tu. Pasal Rasulullah dilahir di Mekah, dilantik jadi Rasul di Mekah, tapi wafat di Madinah. Rasulullah mati, wafat di perantauan, di negeri orang. Ada pepatah Melayu, hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ada masuk pepatah Melayu macam tu kan. Walaupun hujan mas negeri orang macam mana, ni negeri sendiri. Ada batu sekalipun, ni negeri sendiri. Kaedah kita, kalau hujan mas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Kalau sana negeri orang, ni negeri kita, memang negeri kita bagus lah. Tapi kalau negeri kita macam batu, sana ada mas. Khasnya mas ni dari sudut ada hidayat, ada Nabi, ada Rasul, zaman Rasulullah lah, ada ulama, ada tutup guru, ada tempat pengajian. Tinggalkan dalam negeri batu, tak ada nilai. Masyarakat pun macam batu, kematu, kepala batu. Orang tu tak nak ikut syariat, orang tu macam mana? Tinggal, jual habis tanah tu, pindah, hidup negeri yang ada emas tu. Emas tu bukan harta benda, tapi emas tu apa? Ada ulama, tutup guru. Macam mana untuk kita balik akhirat, berbekal ke sana? Hijrah, tak usah duduk negeri tanah air. Pasal apa? Ada apa duduk di tanah negeri sendiri, tapi jadi bangsat bodoh, tak sedar diri. Ayat kasar-kasar lah sikit kan. Saja saya perangat itu kan, saja saya cari ayat kasar-kasar sikit tu kan, padang dengan muka, biar kita terantuk sikit kan. Saya bukan orang Perak, saya orang Penang. Ramai orang bukan orang sini pun kan. Tak semestinya kita orang sini mesti duduk di sini, kita kuasa di sini. Tak, ramai orang keluar tempat untuk merantau. Cuma dia orang merantau bukan cari ilmu, dia duduk satu tempat untuk menempat di situ, bertempat di situ, beli tanah di situ, beli rumah di situ, bukan di atas kerana nak ada agama di situ. Tidak, kebanyakan orang pergi situ, duduk di situ, kerja situ, pasal di situ ada duit, di situ boleh ada bini, itu dapat jumpa pak mentua, satu duduk situ. Bukan pergi duduk situ kerana mengaji. Itu masalah masyarakat kita. Macam mana nak betul kepala otak? Saya memang saya duduk Perak ni pasal saya mengaji, pasal tu saya duduk Perak. Saya lahir Penang, IC saya 07. Saya bukan pelarian tau. 07. Dibesarkan di KL. Mak mu ada KL sekarang. KL tu Kuala Lumpur lah, bukan Kampung Luat. Main Perak mengaji. Dulu kawan Datuk, lepas tu arwah Patih, lepas tu dia amanahkan untuk duduk sini, duduk Perak. Jadi pasal apa? Duduk Perak ni siapa? Mengaji, mengajar. Tak ada pasal lain. Tak teringin nak balik Penang. Balik Penang berserabut. Siapa berserabut? Balik KL berserabut. Tengok, main duduk sini. Tempat yang memang ada mengaji. Orang pun kalau kita tinggal, dia orang pun patah sayap. Yang ni tak ada orang nak mengajar, tak ada orang nak mengajar, tak ada orang nak mengajar. Kalau baik balik pun kita tak boleh mengajar dia orang apa yang sepatutnya kita kena mengajar. Duk ceramah aja, motivasi hari-hari. Tak jadi. Tak ada benih nak hasil. Kalau kita mati, ada pokok lain boleh tumbuh. Tak ada. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Ceramah orang dengar ramai, tapi siapa yang pandai dengan sebab kita, tak ada. Satu balik kat madrasah, duduk sini. Ajar elok, alik batanya, tajwidnya, Qurannya, nahwu dia, fiqh dia, ajar daripada bawah. Sebab bawah elok, hasunah bidayatu, hasunah nihayatu. Mesti elok bawah, elok mula, ujung elok, insya-Allah. Bina betul-betul masyarakat, generasi yang betul-betul nak boleh nanti kita mati pun ada orang boleh hidupkan lagi agama. Satu nak main pondok mesti orang nak hidup, bukan orang nak mati. Kalau boleh ni yang muda-muda, yang gentleman ni, yang otak-otak cerdik ni, mari ngaji. Tu panjang umur esok tak ada PKP apa, kita buat program berkala pula, ada cuti-cuti apa dengan kita sini sekali, ikut sekali daurah, habis kitab khatam kitab tauhid, fiqh gini camp apa, camp kepimpinan, camp apa, camp fiqh, camp lawan wahabi, camp sufi, camp tarbiyah, jangan camp ada.
Boleh buat camp lah, camp veterina, ternak arnab apa, bagi makan arnab ada, tapi saya tak ajar lagi macam mana nak kahwin ni musim macam mana. Tentu bagi taklimat lain lah ni. Ni baru tengok ayat bagi ni kemas bagi susun buat highway lah apalah. Wah, tu biasa tu. Tu klaim botol lewat. Ada ilmu dia nak ambil tu. Apa cerita ni? Nak kata kena mengaji belajar tinggal tanah air nak apa? Lepas tu jangan seronok balik negeri. Kalau negeri tu macam batu, sini ada mah, duduk sini, saya ada mah. Mah tu bukan atas benda. Mah tu ahli ulama, tutup guru, orang yang boleh menyebabkan kita kenal Allah Ta'ala, boleh hidup sebagai orang Islam, orang beriman, jadi orang takwa. Duduk tu, duduk tu. Kalau kata kita dah mengaji, tengok orang panggil balik kampung, siapa? Tak ada orang dah nak boleh mengajar orang kampung, melainkan kita pergi balik. Yang tu pun tanya guru, tengok guru restu tak restu. Dia dengan nilaian dia kat kita ni layak lagi balik tak balik, ataupun terlalu mentah, ataupun baru nyoh baru ada ayat, tak ada isi pun baru nak jadi inguh. Dia orang dah minta dah balik. Kot-kot boleh tumbuh benih apa? Baru isi ayat. Kalau ni sebab nyok baru isi ayat, baru isi inguh. Tak jadi isi nyok lagi. Mana nak boleh tumbuh benih? Ngaji lagi lama sikit. Bagi matang. Dah matang sampai buah, nyok tu isi dia keras. Kalau kita sagat, boleh dapat nyok, dia ada hampas, boleh keluar santan. Dan jangan bagi perah santan. Siapa? Tak jadi benih. Biar sampai boleh keluar benih lain. Daripada dia tumbuh pokok lain, keluar pokok nyok lain. Ngaji sama macam tu. Tu bahasa-bahasa orang tua-tua tu. Takat ngaji tahu Iqra' balik, ajak Iqra'. Ba. Ya. Tak payah main pondok tu. Balik. Kalau takat nak pandai tu. Bolehlah duduk pondok, baca-baca doa tahlil. Kalau nak main ngaji pondok takat tu pergi balik. Pondok bukan untuk jangan doa tahlil. Pondok ni tempat nak kalau tak ada mufti boleh tukar jadi mufti. Mufti pun kita boleh kata mufti ni bengong. Kasar ya. Dah memang bengong nak kata macam mana. Memang bengong. Kita boleh ada kayu ukur pula nak menilai orang mufti salah. Duduk pondok ngaji kita. Bukanlah maksudnya nak kelahi bertumbuk dengan orang, tapi maksudnya nak kata jelas apa kita mengaji, kitab panduan semua apa kita mengaji, hak rujukan kebolehan yang ada pada kita, kaedah lughah, syarak apa semua kita reti, faham, falak tak falak apa semua mengaji, usul fiqh tak usul fiqh, faraid apa semua reti. Semua reti. Yang kalau kita tengok masyarakat di luar tu, kita boleh tahu apa masalah kat dia sikit macam tu. Jadi asal nak sebut Rasulullah bila dia tengok Mekah ni tak subuh untuk sampaikan dakwah, walaupun tanah air dia hijrah pergi Madinah. Madinah tengok segar, tempat subuh, orang terima dia Islam. Rasulullah tak datang lagi dah ramai dah orang masuk Islam di sana. Pasal apa? Ada orang daripada Madinah mai bai'ah dengan Rasulullah, ambil agama Islam. Lepas tu balik ke sana ajar Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni tak sampai lagi di Madinah, orang tak pernah tengok muka Rasulullah, ahli Madinah sedang menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tempat tu. Duduk Mekah pun tak guna. Maksud apa? Orang nak bunuh dia lagi. Tu terus duduk tempat-tempat yang orang tak suka dah. Kalau ada tempat yang memang orang nak tunggu kita, orang raih kita, memang dia nak bagi sumpah setia, nak khidmat kat kita setiap masa, dan memang dia nak hidup cara agama, dia nak cari siapa nak bimbing dia dalam agama. Kalau memang serius dia nak buat tu, ambil, pergi duduk. Kalau hijrah terus ada ingat balik rumah lah. Maksud apa? Ada apa kat rumah? Batu lah. Bahkan tak kena raya sesat. Bahkan sagi orang istro kita istro, orang hutang kita hutang, orang loan kita loan, orang riba kita riba, mampu itu. Pergi duduk tempat yang dengan sebab kita duduk tu boleh jadi takwa. Okey. Yang ni bapak kena ajar. Asal nak sebut ajar tang Rasulullah.
Dah ambil faham sikit daripada Rasulullah, nisbat lahir dia ke bumi di mana. Ni prinsip kita ngaji. Nisbah tanggungjawab mudah nak disebut. Asal nak sebut, asal tanggungjawab mengajar anak-anak dan isteri adalah bapa wali. Kalau semua bapa ambil tanggungjawab macam ni, masya-Allah, best Malaysia. Malaysia negara terbaik dalam dunia. Kalau semua bapa boleh ambil tugasan tu. Tapi kalau tengok, ya Allah, antara yang bermasalah bapa, yang masalah dalam keluarga bapa, yang malas kerja bapa, yang balok bapa, yang bengong bapa. Wah, kacau tu. Tapi bukan bapa sini saya sebut, ni Afrika tu. Kalau macam tu lah sampai apa-apa sikit orang perempuan, apa-apa sikit orang perempuan, apa sikit orang perempuan. Jagalah, negeri tu memang nak kena bala. Macam apa? Dah tak ada orang jantan lah ya. Bomba pun perempuan, polis pun perempuan, puteri besar pun perempuan, esko pun perempuan, pelajar terbaik pun perempuan, hafizah pun perempuan. Wah, perempuan. Awak tak ada orang jantan dah ya? Ada, tapi orang jantan macam mana? Hak bengong, hak bodoh, hak ketum, hak ganja, hak dadah, hak tak ada kerja, hak tak kerti apa, hak buang masa, hak nak main game, itu jantan. Kalau macam ni masyarakat, habis. Tunggu alamat kiamat. Tunggu kiamat. Habis lah, maksudnya masyarakat ni bingung habis. Tambah pula orang lelaki dia dengan ketum dengan ganja ni, orang perempuan cerdik pandai ramai. Doktor, engineer, umur pandai-pandai ni. Bomba, bombi, semua askar, relawati, apa semua dah. Bijak pandai, doktor gini. Tak ada siapa pun nak menikah dengan perempuan ni. Siapa? Ini jantan semua tak boleh pakai. Semua mak dadah, mak ganja, mak ketum, mak lepak, mak jeng kerja, tak ada kemahiran, tak ada bodoh, sat dadah. Tak ada siapa nak menikah dengan perempuan baik-baik ni. Maksudnya hancur lah masyarakat ni. Tu tengok masyarakat kita. Ya jadi tu. Sikit merepek tu. Kalau kita perhati tu, besar kita punya masyarakat yang kita nak bina ni. Ya, kita kena restructure balik. Mempenstrukturan semula masyarakat. Macam mana nak bina oleh masyarakat ni. Orang kata bukan alamat kiamat tunggu Imam Mahdi je kah? Hei, mana kita nak tahu Imam Mahdi lagi? Susut dan poyang boleh, setakat mana upaya. Bahkan kaedah yang diajar berdasarkan hadis-hadis apa, kalau kata esok nak kiamat, hari ni ada pokok nak tanam yang pokok walaupun esok kiamat. Siapa? Buatlah. Takkan bila esok kiamat putus asa dah daripada buat sesuatu lah, ada pula gitu. Walaupun nak kada Imam Mahdi, Dajjal nak turun, tu nak buat apa? Oh, susah hatilah Dajjal nak turun, susah hati semayang, budak selawat, budak baca Quran, budak mengaji, budak ada budak tu. Jadi apa? Kaedah kita macam mana? Apa yang boleh buat. Kuasa yang kita tak boleh nak peroleh, biarlah. Kita bukan wajib dapatkan kuasa tu. Tapi kekuasaan yang ada lah ni, kita boleh urus diri kita, mana nak mengaji, mana nak baca Quran, mana nak selawat, mana nak khidmat. Yang sepatutnya kita kena buat tu, kuasa tu ada di tangan kita. Kita yang buat keputusan tu, awak tak buat. Yang tu kena fikir. Yang tu kena semak. Yang tu kena atur, yang tu kena susun. Dan bila nak buat tu? Sekarang mula lah. Tak payah tunggu Imam Mahdi tu. Dan selalu banyak orang tanya ni Imam Mahdi esok macam mana kita nak pergi Mekah? Nak pergi Mekah pun tak boleh, kapal terbang pun tak ada. Nak kena ambil vaksin 2 dos dulu boleh naik kapal terbang. Sedangkan nak ambil bai'ah kat Imam Mahdi tu. Kalau sabit nak ambil bai'ah kat Imam Mahdi, kena 2 dos, tak payah duduk Malaysia. Tapi akidah betul. Yang tu yang lembut tadi apa? Kalau memang boleh pergi apa? Kalau kasar kaedah kita, kalau dah memang ada masalah tak boleh nak pergi, kalau pergi itu pula menyebabkan binasa diri, duduk di sini. Macam apa? Kalau pergi tu istilah tak selamat, membahayakan diri, bahkan terpaksa korbankan diri dengan sebab binasa, ada benda yang membinasakan masuk dalam badan, disuntik, dicocok dalam badan kita. Tak payah pergi. Mencampakkan diri dalam kebinasaan. Buat apa? Panjang kalau saya nak sebut satu-satu tu, tapi yang nak sebut nisbah kita zaman ni dah apa? Adakah perlu nak pergi Mekah, pergi duduk Madinah apa kan?
Duduk Malaysia tak ada masalah, janji lagi betul ya. Duduk Mekah pun, kalau duduk joget-joget, duduk berpesta macam mana kita dah tengok ada video-video yang duduk ni, dia Riyadh lah apalah, buat hiburan macam-macam, gila punya hiburan. Duduk main judi lah, main teruk lah apa-apa. Baik duduk Malaysia. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Macam mana pun kalau ada Dajjal, antara tempat yang Dajjal tak boleh masuk, Mekah, Madinah. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Jadi ikut pergi sana tu, nak supaya hilangkan gangguan daripada Dajjal dan askar-askar dia. Dia tak boleh masuk Madinah, Mekah. Bangun batu masuk. Betul nak buat kubur bawah tanah kan? Ya, belum lagi. Nak buat atas tanah ni pun tak dan, nak buat pondok pun tak dan. Apa nak sebut ni? Pasal zaman dah ni dia ada yang passion tu. Apa sikit nak pergi buat kampung, nak duduk dalam hutan. Siap tonggeh kata dia. Kena ada sumber air sendiri, buat elektrik sendiri. Air pun pakai pump, nak pun pakai solar. Kena belajar teknologi solar, mesti duduk dalam hutan, duduk dekat air terjun. Tempat pula yang tak ada 4G, 5G, supaya tak kena kesan daripada kena suntik 2 dos tu, nanoteknologi apa kan. Ramai ada grup macam tu, ramai. Dengar saya buat. Ramai. Macam tu lah kita. Dia kata ustaz tak apalah, dah duduk kampung ni bagus dah jauh pada orang. Saya tak pernah fikir nak buat macam mana dia orang tu kan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dari lagi duduk tempat macam ni kan. Apa saya nak sebut ni, tapi macam tu ke kaedah kita. Kaedah asal kita, persediaan kita akidah lagi betul. Dan hidup mengaji elok-elok syariat supaya kita pandai dan nak mengukur apa syariat yang kita nak bawa, macam mana kaedah kita nak bawa syariat. Bagi pandai, jangan jadi lembu cucuk hidung. Lalu saya sebut itulah. Itu yang nak kena nak mengaji, nak kena belajar, orang lelaki ni dia kena rijal, pakar sungguh dalam bab tu, erti sungguh. Pasal apa? Orang akan jadi yang kita tempat rujuk. Lepas tu kena mengaji sungguh-sungguh dalam bab tu. Kalau tak ada orang lain pun kena isteri kita tanya kita. Kalau katalah kaedah kata isteri kita tanya kita, kita memang tak kerti macam mana. Tapi tanya orang yang kerti untuk selesaikan apa-apa isu masalah isteri yang duk tanya kita tu. Kalau masalah isteri, kadang-kadang isteri bukan masalah dia, kawan isteri tanya. Dia tak boleh nak jawab, dia tanya kita. Apa seumpama tu lah. Jadi macam mana pun nak sebut, mesti ada talian hayat kita dengan siapa yang kalau kita ada masalah yang kita nak jadikan rujukan, dan kita kenal betul-betul elok-elok siapa dia yang kita nak buat rujuk. Mesti. Itu sikit rumusan apa saya sebut di atas kewajipan kita ajak isteri, anak-anak. Tu nak ajak isteri, anak-anak, mesti kita sendiri pun terpelajar. Kalau kita pun tak kerti, tak pernah pergi belajar, macam mana nak ajar anak isteri? Tak kena gaya keluar fatwa sendiri menyesatkan anak isteri. Tu kacau. Okey. Panjang tu kalau saya nak merepek macam lagi, padan tu nak menunjukkan ayat tu nak menunjukkan ada tanggungjawab bapa sebagai ketua keluarga, dia wali, kewajipan dia kata isteri, anak-anak. Asal kewajipan kat dia, kalau tak boleh dia kena cari guru. Kalau hari isteri dia masalah, dia kena jadi wakil pada isteri dia, tanya siapa yang kerti untuk selesai masalah isteri. Salah semayang ke, pekah ke, apa ke, aurat ke, buat haid dia ke, buat nipah dia ke, nak beradak macam ni, atau pesaka nak bagi macam mana. Apa masalah isteri, suami yang istilahnya orang besar tanggungjawab, pasal asalnya dia kena ngajar. Dah isteri tak kerti, wajib dia pergi cari, dapatkan maklumat, balik cerita kat isteri macam mana hukum hakam nak bagi hukum kat isteri dah. Asal tanggungjawab tu orang lelaki. Dengar elok, orang lelaki macam mana? Kena steady tak? Kena steady tak? Boleh berlembek-lembek tak? Boleh tak? Ni hukum apa ni? Tak tahu? Tanyalah mak kan? Kalau tak mak dia, mana kerti? Terbalik tak? Bapak tak tahu apa, tanyalah mak hang. Mak hang Hafizah, aku ni mak rempit lah. Tanyalah mak hang. Kahwin nak Hafizah solehah, ngaji pondok. Orang perempuan jaga aurat tu, khidmat suami. Yang suami tak ketahuan.
Sebut Ra tak betul. Ar-Rahmani Rahim. Nak jadi imam ke mana? Lewat. Saja saya sebut-sebut itu. Quran pun tak boleh baca, buta huruf. Tapi isteri hafizah. Hafiz. Leceh itu. Nak kahwin dengan orang perempuan baik-baik tapi dia tak baik. Jadi apa? Sikit bahasa-bahasa itu kan. Ini yang dalam masyarakat saya dah tengok lah ni, masyarakat Melayu kita ni antara masalah yang besar dalam masyarakat, masalah ni apa dia? Orang lelaki yang berkualiti ni sikit lah dalam masyarakat kita. Sorry sikit saya guna bahasa tu ni. Sikit lah. Datuk ramai tengok orang-orang perempuan terbiar gitu saya, tak ada siapa nak masuk Minang. Sorry lah saya guna bahasa-bahasa tu sikit kan. Tak ada. Umur sampai 30, 40, 50 tak ada siapa masuk Minang. Tak ada siapa nak berani. Nak berani apa? Tak ada siapa nak Minang. Siapa? Tak ada lah. Yang ada tak tahu. Ada tu macam tak ada. Sorry sikit bahasa-bahasa tu kan. Kalau anda pun yang dah kahwin pun tak ketahuan. Kadang-kadang bila anak urus, yang urus ni semua mak, bapak tak tahu pergi mana. Hantar anak pergi madrasah pun semua mak anak perempuan dia, anak-anak dia. Bapak tak tahu pergi mana. Bapak tak tahu pergi mana. Pergi mana? Ini bukan bapak sini yang saya sebut ni bapak Afrika. Okey, sikit sana. Pasal nak sebut asal, tanggungjawab abak mengajar. Asal prinsip kita wapak lah mengajar apa isteri anak. Datuk orang perempuan bukan gaduh nak pergi keluar mengaji sepatutnya asal. Tapi itulah perangai kita pula, bila bapak kita tak mahu mengaji. Walaupun bapak pandai. Masalah tu tak tahu, saya tak tahu pasal apa. Dia ada bengong sikit tu. Yang itulah kot bahasa dia kan. Dia ada bengong tu. Kalau tempat-tempat lain boleh ya. Rasulullah boleh ya. Sayyidah Fatimah belajar dengan Rasulullah. Siapa dia duduk bawah suara Rasulullah? Boleh ya. Anak Nabi. Allah. Ramai ulama-ulama kita yang memang istilahnya memang anak-anak ni pandai siapa? Tengok bapak dia, semua mengaji kat bapak dia. Saya mengaji duduk dengan Datuk. Antara guru saya tu Ustazah Hamudah duk hidup lagi ni. Kan anak perempuan dia dalam ramai-ramai anak tu guru, anak perempuan tu yang boleh mengaji. Anak lelaki ada lah, tapi anak lelaki, anak-anak yang boleh dia antara yang boleh Ustazah tu. Untuk anak-anak tak ada apa yang pandai, bagi cari menantu. Menantu buka madrasah. Menantu yang ambil alih madrasah. Pasal anak-anak tak boleh. Padahal bapak tu guru besar. Sikit bahasa-bahasa macam tu. Ada kadang-kadang bapak bagus tak guru, dah mak pula masalah, anak dia semua pergi tak akademik. Anak satu pun tak boleh duduk tempat bapak. Bapak meninggal macam mana? Mungkin boleh buka sekolah menengah ya. Boleh buka sekolah menengah. Boleh buka kelas tajwid ya. Kelas malam ya, kelas dewasa. Tapi apa bapak dia aja tak ada. Tengok anak mak dia hantar kot lain. Tu masalah mak pula. Bukan macam-macam hai. Oh kita lah ni. Allah. Tu nak susun balik macam mana nak bina balik masyarakat ni. Jadi masyarakat kita banyak kelang kabut, bercelaru habis macam-macam. Satu nak kata macam mana, apa yang dah ada dah jadi itu satu hal. Qad hasal tu macam mana? Susun balik ya. Strukturkan balik. Cuma berapa lama nak boleh pulih tu tak tahu. Takak boleh bina ya. Mana yang ada. Nisbah mati pun esok Allah Ta'ala akan bertanggungjawab kita. Hang buat tak terang mana. Walaupun tak berjaya lagi, tapi setakat dia zakat aku boleh buat tak ni. Jadilah seperti burung yang walaupun Nabi Ibrahim dibakar dengan api Namrud yang sangat besar, tapi burung ni walaupun dia kecil, bawa air dalam paruh dia nak simbah juga bagi padam api. Sekurang-kurangnya macam tu. Walaupun api tak padam, tapi dia boleh buat nisbah saiz dia dan kebolehan yang pada dia akan buat kerja yang sepatutnya dia kena buat. Yang tu kita kena buat. Misalnya burung tu padan, jangan jadi macam cicak yang bila nyala api dia tolong tiup
bagi api membara lagi untuk bakar Nabi Ibrahim. Ya. Tengok, ambil misal-misal ulama-ulama kita bagi tu tengok, nak tengok ukur diri kita duduk kat mana. Nak jadi burung tu kan yang tolong kepada api, ataupun nak jadi cicak tolong tiup bagi membara lagi. Walaupun tiup dia tu cicak tiup tu kat mana sekalipun, tapi maksudnya dia menyokong benda-benda yang merosakkan agama ni. Tengok. Tengok kita duduk di mana, kita duduk belah mana, kita duduk blok mana, duduk grup mana, duduk bawah bendera siapa. Sikit syarahan bab tu. Asal nak cerita tanggungjawab. Asal kitab kita nak bicara ni nak menunjukkan tanggungjawab didikan bapa. Asal hukum. Yang tu yang saya sebut. Asal-asal patutnya memang dulu-dulu memang tak ada madrasah perempuan, tak ada. Tak ada. Masa orang perempuan ni cukup dengan bapa dia, suami dia. Cukup. Masa orang-orang dulu memang bapa, suami, orang lelaki ni memang kan. Memang dia laksanakan sungguh-sungguh apa tanggungjawab dia sebagai orang lelaki. Memang hebat sungguh kan. Tapi bila zaman ni, bila orang lelaki dah tinggalkan tanggungjawab dia, semua kebandaian ni pada orang perempuan, tu yang orang lelaki dah jadi tak ketahuan. Orang perempuan kalau kahwin pun terpaksa kahwin, tapi suami dia tak macam mana yang diharapkan. Bahkan banyak yang menghampakan. Sorry lah saya punya bahasa kan. Betul tak betul, nak buat kaji selidik ke apa, itu punya pasal. Tapi saya sebut tu pasal pengalaman saya duk lalu keliling duk tengok. Macam ni, masyarakat kita macam ni sekarang. Masyarakat kita pincang, sengit sebelah sekarang macam ni. Dengar saya buat. Betul tak betul? Betul saya buat. Tak bisa tengok. Betul. Saya ngajak sekolah berapa tahun. Sekolah Arab saya ajak. Dulu memang masa saya mula-mula masuk pondok, pelajar-pelajar, kalau ada pelajar perempuan pelajar lelaki, memang yang hebat-hebat ni semua pelajar lelaki, yang mengapai, cerdik, pandai. Masuk sekolah ni, orang perempuan dia memang tertinggal bab ilmu, memang tertinggal. Orang lelaki ni kalau bab tauhid, fiqh, apa, Quran, hafal semua, jangan cemburu orang lelaki semua mana-mana. Mana-mana mengaji penuh masa gini. Mai sekarang, mai belakang ni, dalam 10 tahun yang dekat ni, terbalik. Orang lelaki tak mengaji, orang perempuan pula. Orang perempuan kadang kelas dia sedikit apa tak mengaji ni, saya duk ajak budak lelaki tak payah mengaji. Yang ngaji pun budak-budak yang besar-besar, hidung tinggi. Mau pergi pasal gitu kan. Budak perempuan pula tanya, "Ustaz, bila ustaz nak ajak kami? Kami cemburu tengok budak lelaki mengaji banyak kan." Bila periksa, walaupun ngaji sikit, yang depan semua budak perempuan. Orang lelaki awal-awal pun nombor 10. Ada galah cerdik? Ada. Dia jadi macam tu kan, suasana jadi macam tu. Saya ingat kan pondok ya, habis semua sekolah kebangsaan semua macam tu. Ada lah orang lelaki, ada. Tapi orang lelaki kalah, malu lah dengan orang perempuan. Satu tak malu, tapi nak cerita apa? Zaman ni bila dah berubah, kedudukan orang lelaki orang perempuan ambil, kedudukan orang perempuan orang lelaki ambil. Itu tanda-tanda kehancuran satu umat. Malaysia ni ke arah tanda dah hancur lah. Macam orang lelaki dah wakil rakyat pun perempuan, bersuara dalam parlimen pun perempuan. Sikit lah dengan isu tu. Bukan kita nak belakang orang perempuan, tapi orang lelaki tak ada lah kan. Betul lah. Tak ada dah orang lelaki. Baik. Sikit boleh tiap waktu kan. Asal nak sebut tanggungjawab. Kalau kita buka kitab-kitab yang syarah dalam bab ni, dia cerita satu-satu. Apa dia, kenapa tanggungjawab wali, apa dia. Tambah mati, siapa dia nak ambil alih je ni, siapa dia nak ambil, Masya Allah. Orang lelaki ni sepatutnya, dia lah ke depan sekali. Bagi kerja apa semua dia boleh buat. Dia atur semua. Maksudnya dia orang cerdik, dia nampak ke depan. Matang segala-galanya. Hadanallah ila siratal mustaqim. Sambung nanti insya-Allah faslun syurutus solah. Khamsatun. Nak masuk buat solat. Ada soal? Yang dikatakan kisah itu Nabi termasuk rasyad fiddin bila Allah.
Kisah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ayah dia nama Abdullah, mak dia, isteri dia, anak dia, berapa orang kan, dibangkit di Madinah, di Mekah, wafat di Madinah, hijrah, istilahnya biodata Rasulullah tu. Kat Rasulullah aja yang wajib kita kena tahu. Asal tanggungjawab tu bapak. Adapun Nabi-Nabi Rasul cukup dengan jangan silap. Ada bab kita dah belajar dalam bab tauhid dulu kan. Jangan silap nak menentukan mereka ni masuk dalam 25 ataupun tidak. Adapun kisah-kisah mereka keturunan salah silah Nabi-Nabi Rasul selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ulama kata tak wajib. Bab wajib atas Nabi Rasul ni yang 25 orang tu jangan silap menyenaraikan siapa 25 itu. Takat tu saja taklif. Adapun kat Nabi Muhammad, detail lah. Macam mana pun yang syait maklum fiddin bidurah macam mana? Pengetahuan asas sirah Rasulullah SAW, lahir tahun gajah, nama ayah, datuk, apa tu. Yang tu takkanlah tak tahu. Wajib nanti kita tahu. Dan belajar tu pula sampai tahap macam mana? Sampai kasih kat Rasulullah, banyak selawat dan salam atas Nabi SAW. Yang ni pun kita tengok zaman kita ni makin kurang. Nak kasih pada Nabi ni kurang. Pasal ada unsur-unsur Wahbi ni. Bencikan kita dengan mak ayah Nabi masuk neraka. Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi Muhammad pun suka perempuan. Macam-macam. Kita dengar geli tengkok Nabi Muhammad pun buat dosa, Nabi Adam pun dosa, habis semua cerita. Nabi Rasul ni dia cerita macam member dia. Itu masalah. Patutnya kita ada satu perasaan yang sangat mulia kat Nabi SAW. Begitu juga pewaris-waris Nabi, alim ulama, tutup guru, para awliya. Sepatutnya kena bangkitkan semangat dan ajar perasaan macam tu. Tapi zaman kita ni jangan tak tahu telah dirosakkan sedikit demi sedikit sampai jangan kata dekat pada sahabat, awliya, tutup guru, para awliya, hatta pada Rasulullah pun mereka tak ada hormat. Nak hubung Sayyidina pun tak boleh. Bid'ah. Sampai macam tu. Bodohnya faham dia. Ini jagalah. Ada anasi-anasi yang merosakkan kebolehan kita untuk ada kasih dan sayang dan cinta kepada Rasulullah. Jaga sikit. Lain? Dia beramal seperti amalan lainnya. Menasakkan dia mahfuz. Ya. Kalau di sini Fatim dia tak ada apa. Fa'il dia dhamir mustatih huwa. Taklimuhu, siapa taklim tu? Abak. Hu tu siapa? Mumayyiz. Taklim apa? Kauna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu Isa bin Makkah. Tu masdar kaun lah, ana. Okey. Lain. Itu lain sikit lah. Orang faham pun tak faham. Kami sembang dua orang lah. Qasaumin ataqahu. Naat bagi saum. Saumin mana? Yang mampu ia, kuasa ia. Ia mumayyiz hu saum. Jumlah jatuh berlepas daripada nakirah dia jadi naat. Jumlah tu jadi naat. Dengan mana qasaumin ataqahu. Kalau nak takwil masdar tu panjang kerja pula. Saumin ataqahu, yang mampu ia untuk berpuasakan saum itu. Jumlah tu jadi naat. Saumin ataqahu. Lagi? Ibarat dia nak tunjukkan macam mana semayang dengan 7 tahun, 10 tahun, suruh dan pukul, puasa pun 7 dan 10. Cuma puasa dia kan ada syarat larat tak larat puasa. Kalau puasa walaupun dah 10 tahun, puasa sampai biru biak. Sampai biru dah. Tak silap mati macam mana? Suruh dia buka lah. Nak latih, janganlah paksa. Semayang tak syarat atau kau semayang memang kuasa punya. Tapi puasa kalau sampai dia tak larat, sampai dia tak boleh semayang, tak payah suruh dia buka puasa. Itu puasa dia ada kait itu. Maksudnya
Syarat puasa dia ada kait mampu tak mampu, kuasa tak kuasa. Sembahyang memang kuasa. Cuma ilmu dia bagi ajar bagi cukup. Dan orang yang paling besar untuk pantau siapa? Mak pak. Kalau tak ada bapak, dia punya apa? Co-pilot dia, boh pergi co-pilot dia, mak. Tambah mak duduk rumah. Lepas tu mak pun kena standby ilmu, steady je. Baru anak boleh cerdik. Kalau mak pun pegap, anak ni selalu dia ikut mak. Memang ada anak ikut bapak, tapi sikit sangat anak yang ikut bapak. Banyaknya anak ikut mak. Satu, anak tak reti, mak tak reti, walaupun mak bapak pandai, anak tak reti. Pasal yang tak duduk 24 dengan anak ni mak. Melainkan yang ngasuh anak tu bapak. Anak ikut bapak. Anak ikut bapak. Pasal mak kerja, bapak duk ngasuh. Sikit dengan fasa-fasa gitu. Kait ni kait untuk nak katakan pukul boleh jadi pukul tu lah. Yang atau kahu ya. Maksudnya kalau 10 tahun dia memang boleh mampu untuk puasa, dia tahu dia tak puasa, dia makan. Pukul. Buku untuk ajar adab supaya jangan tinggal puasa. Ataupun dia sedut ayat qolah mana sambil mandi from masuk mulut. Tengok segar je hari ni, naik basikal jerit kau main kuat ke. Ada dilalah minum ayat qolah kan. Tambah pula minum ayat peti ke apa ke. Tu kena pakai pandai psikologi kat tu. Yang tu sekali lalu lagi. InsyaAllah paslun sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.